Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ini kita nak membicarakan soal istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15. Alhamdulillah yang di-Pertua Agong pun dia dah merasmikan pembukaan Parlimen. Jadi kita boleh tengok kan, di dalam ucapan-ucapan yang di-Pertuan Agong. Ucapan yang di-Pertuan Agong dia sentuh semua aspek daripada segi perbankan ke, daripada segi pihak kerajaan ke, semua yang di-Pertuan Agong sentuh. Perkara-perkara yang disentuh oleh yang di-Pertuan Agong semuanya kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk negara. Tambah-tambah yang di-Pertuan Agong pula sentuh soal hutang negara. Bebanan kerajaan hari ni duk kena tanggung asbab kerajaan-kerajaan terdahulu ni sangat-sangat membebankan. Tambah-tambah pula yang di-Pertuan Agong sentuh soal subsidi. Bayangkan 2023 80 bilion lebih untuk subsidi sahaja. Tak ada negara-negara dalam dunia ni duk bagi subsidi sebesar kerajaan kita bagi subsidi kepada kerajaan Malaysia, kepada rakyat-rakyat Malaysia. Cuba hangpa tengoklah. Kan yang di-Pertuan Agong pun dia sentuh pelbagai soal kelayakan rakyat yang layak dapat subsidi. Memang perlu buat subsidi bersasar. Kan? Hak yang hampa duk menjerit yang di bawah ni, yang duk menjerit itu subsidi akan ditarik, apa semua ni subsidi itu subsidi dan nanti akan disasarkan apa semua. What? Hak yang menjerit tu hang T20 ke apa? Hak yang duk menjerit tu soal subsidi bersasar tu, hang tu memang maha kaya. Income hang 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 ke apa. Tinggalkan hang duk menjerit, hang duduk menjerit macam hang tak reti berfikir. Sedangkan orang-orang yang maha kaya yang duk kena cukai ratusan ribu ringgit setiap bulan, yang untuk bayar bil elektrik pun puluhan ribu ringgit, belasan ribu ringgit, duk bayar itu bayar ini, komitmen depa ni gila-gila punya. Depa tak menjerit pun, depa tak bersuara pun. Hang hak walaun ni, hak yang baru kena bayar BIP RM30, RM40 lebih sikit hang dah menjerit. Ini politik hak yang tak ada akal. Politik cara-cara walaun ni, kan, politik hak yang nak membebankan lagi negara. Tak ada duit tak apa, kita hutang. Lala siapa yang kena tanggung? Kerajaan yang kena tanggung dan kerajaan yang akan datang yang kena tanggung. Seperti mana yang di-Pertuan Agong pun cakap tadi, takkanlah hutang ni kita nak anak-anak cucu-cucu kita, kerajaan akan datang mewarisi segala-galanya. Agak-agak Kalau hampa tengok tadi kan, bekas yang di-Pertuan Agong, Sultan Kelantan, yang di-Pertuan Agong yang baru pun, dia pun mewarisi terima kasih penghargaan kepada Sultan Pahang kan. Alhamdulillah. Kan? Cuba apa tengok semenjak sehari dua hari macam sebelum Sultan Pahang kembali ke Pahang, tengok ucapan dia. Dia menceritakan soal apa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Minta darurat. Mula-mula dia tak bagi. Minta lagi darurat, dia pun bagi. Bila bagi, apa yang berlaku di dalam negara kita? Perbelanjaan wang sesuka hati gila-gila. Betul-betul dia belanja duit kau-kau, dia belanja projek kau-kau punya. Last, siapa yang teruk? Ni hutang naik 1.5 trilion. Memang kita tahu setiap kita ni, pengalaman hidup kita ni, kita akan buat kesalahan. Tapi kesalahan tu, kalau macam hanya membebankan diri kita, tak apa lagi. Ini membebankan rakyat dan membebankan negara. Beban hutang-hutang negara ni gila-gila punya. Jadi yang paling aku syok sekali memang Perikatan Nasional dan Parti PAS ni memang mati akal Memang mati akal Bila amaran yang di-Pertuan Agong nampak muka dia, bukan main cengeng lagi muka dia, bukan main garang lagi, bagi amaran, dia takkan layan politik sampah kan, politik yang nak menumbangkan kerajaan. So apabila hari ni Muhyiddin Yassin, tak tahu Hadi Awang ada ke tak, muka macam Jebon nak abang pergi apa, muka macam yang tu. Dan kita pun tahu yang di-Pertuan Agong memang daripada dulu lagi. Sebab tu dia jadi Sultan Johor pun memang dia bertegas. Memang dia bertegas gila-gila. Dan sebelum dia jadi yang di-Pertuan Agong pun dia dah bagi amaran. Dan bagi peluang kepada kerajaan hari ni. Bagi peluang. So hari ni Alhamdulillah yang di-Pertuan Agong bersama Anwar Ibrahim pun okey. Cun, tak ada masalah apa-apa. Dan akrab.
hubungan-hubungan baik apa semua. Sebelum pembukaan sidang parlimen, Anwar Ibrahim dah pergi berjumpa dengan apa nama? Ya di-Pertuan Agong pun dah berapa kali dah. Jadi sebab keakrapan ni kan, mereka akan mainkan lah kan sentimen itu, sentimen ini untuk nak memburukkan kerajaan kan, untuk nak tunjuk kata mereka lah yang paling terkedepan membela rakyat. Sedangkan mereka memerintah, apa yang berlaku dalam negara kita? Macam-macam benda yang berlaku, macam-macam masalah yang berlaku. Abang Maisa, apa yang tak berlaku? Hutang negara naik melambung gila-gila kan, walaupun Muhyiddin Yassin bukan sebagai Perdana Menteri tau kan, tapi Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kekuasaan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin boleh agihkan tu, malah Muhyiddin Yassin pula dilantik sebagai Menteri Kepala Bana apa tau, Menteri Pemulihan Ekonomi apa semua. Apa pun tak ada guna kan, lantik untuk apa pun aku pun tak tahu kan. Dan pemulihan ekonomi kot, dan Majlis Pemulihan Ekonomi Muhyiddin Yassin dilantik sebagai ketua pengarah ke apa itu, ke bertaraf menteri. Habis kira apa yang dapat sebab dengan buat lagi jihad inflasi kan. Anwar Musa baru-baru ni belaan duk buat keluar muncul, baru keluar daripada gua. Lepas tu saya terkejut, harga barang melambung tinggi kan. Dalam kita petikaikan balik, waktu hang memerintah, telur tak ada, ayam tak ada, minyak tak ada, gula tak ada, harga melambung sehingga ke hang kena tubuh jihad inflasi. Dan apa yang dapat? Apa kejayaan di sebalik jihad inflasi dan Majlis Pemulihan Ekonomi? Bila naik kerajaan baru hari ni, habis. Kita tutup habis. Muhyiddin Yassin punya apa dia buat jabatan itu, jabatan ini, pemulihan ekonomi, kepala bana, apa tu jihad inflasi, kita sapu habis. Dan alhamdulillah hari ni telur dah ada, ayam dah ada. Kan, malah kita tanam jagung lagi. Kita tanam jagung. Untuk apa? Untuk nak bagi ayam-ayam bertelur punya ayam, bagi untuk pengeluaran ayam lagi, dan untuk nak buat dedak lagi. Jadi itu orang kata kita perlu ada idea. Kan? Faham tak? Kena ada idea. Kita nak jadi menteri, kita nak boleh dapat pegang jawatan, kita nak boleh dapat satu-satu kekuasaan. Kita perlu ada idea. Kita perlu, macam pengalaman tu taklah pengalaman kan. Kita perlu terima nasihat orang. Kita perlu, seperti mana yang paling aku respect apabila Menteri Kabinet Anwar Ibrahim dilantik. Anwar Ibrahim cakap kepada semua menteri-menteri dia kan, kepada semua menteri-menteri dia, supaya pergi duduk di bawah kementerian-kementerian, dengar dulu nasihat, baca dulu, bagi faham apakah kementerian ni lakukan, apakah ambil masa dalam masa seminggu untuk memahamkan semua kementerian-kementerian tu. Barulah bagi idea, barulah panggil pengarah-pengarah apa semua, apa ketua-ketua pengarah, mai berbincang apa yang perlu kita buat, apa yang perlu. Jadi pas itu kita boleh tengok kejayaan demi kejayaan, tambah-tambah ni daripada Kementerian Mat Sabu kan. Kementerian Mat Sabu lah yang paling, memang kita ambil kerajaan, ayam tak ada, telur tak ada, ayam harga melambung tinggi walaupun subsidi diberi oleh kerajaan, tapi ayam sampai RM12, RM11 sekilo. Gila tak gila? Jadi kita memang perlu orang yang layak, orang yang berpengetahuan, orang yang bijak memerintah, orang yang boleh terima nasihat orang, bukannya orang kata membuta tuli. Seperti mana Razi Jidin jadi menteri pendidikan, dia pergi hapuskan UPSR, lepas tu dia hapuskan pula PT3. So sekarang untuk 2024 ni, aku tengok beberapa video cikgu-cikgu yang mana duduk, yang duduk handle pelajar-pelajar. Depa pun pening. Macam mana kita nak tahu kelayakan, kelebihan seseorang murid itu apabila kita hapuskan UPSR? Apabila daripada darjah 6 naiklah tingkatan 1. Yes, kalau setakat macam peperiksaan kelas, siapa-siapa pun boleh kan. Tapi sekarang ni kita nak yang UPSR ni. UPSR barulah kita tahu
kira macam berapa peratus pelajar yang betul-betul bijak. Pelajar yang betul-betul bijak dan kita boleh kelaskan. Untuk tingkatan 1 dia kata kita boleh kelaskan. Murid ni kita letak kelas macam ni, macam ni, macam ni. Tapi apabila tak ada UPSR, kita tak tahu. Kita tak tahu tu dia kata kelayakan budak ni, kehebatan, kelebihan seseorang murid tu. Sama macam PT3. Bukan main lagi daripada PMR, SRP, PMR, lepas tu PT3. Sekarang tak ada. Apa pun tak ada. Jadi sekarang Razi Jidin bukan main lagi duk hentam kerajaan. Tambah-tambah baru ni pula aku dah buat video satu, Menteri Kewangan Bayangan di bawah Perikatan Nasional. Sekarang ni yang dihandle oleh Razi Jidin. Sebab tu Razi Jidin ni dia hantam kerah Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia kan Menteri Kewangan Bayangan. Jadi kerosakan sepanjang 33 bulan tu memang macam-macam berlaku. Sebab apa? Sebab orang yang menumbangkan kerajaan tu, orang yang letak jawatan tu, orang yang letak jawatan 22 bulan tu, kan, orang tua tu, dan kerajaan yang baru naik tu pun memang kemaruk. Memang betul-betul kerajaan yang kemaruk kuasa, nak agihkan kuasa, nak sakau, nak curi, bukan nak apa. Dia hanya nak jawatan, tempat, kedudukan demi kepentingan diri mereka. Bukannya semata-mata nak untuk nak baik pulih negara, nak bina negara balik, nak repair hutang-hutang negara, nak repair segala-galanya. Tak ada. Sebab mereka naik, negara lagi teruk. Malah buka tutup negara demi kepentingan politik, demi kepentingan jawatan dia. Jadi untuk yang di Pertuan Agong yang baru ni, jangan haraplah. Apa dia Papa Gomo tak Papa Gomo dia tak kata dekat Anwar Ibrahim, Anwar akan buat darurat, Anwar akan buat itu, Anwar akan buat ini. Untuk apa? Untuk nak selamatkan kedudukan Anwar supaya Anwar kekal menjadi Perdana Menteri. No, daripada bulan 8 lagi, bulan 8 tahun lepas waktu PRN tu, Anwar akan buat darurat. Kalau Anwar terancam, kalau UMNO tarik sokongan, Anwar akan buat darurat. Ni dah Februari 2024, satu darurat pun tak ada. Malah 6 orang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, terutama daripada Parti Bersatu, yang dah hilang kepercayaan kepada Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang dan kepimpinan Parti Perikatan Nasional, dan bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Anak kata apa lagi? Anak kata apa dia lagi? 6 orang hilang kepercayaan. Kalau setakat seorang, 2 orang, 3 orang tu kita boleh tahu lagi. Kita boleh faham lagi. Ni 6 orang bil. Tara mana ahli parlimen Tanjung Karang, orang yang ke-6 bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Tara mana dia hentam Anwar Ibrahim? Tara mana dia aibkan Anwar Ibrahim? Tara mana dia main isu-isu liwat? Allah buka hati dia sekarang. Allah, dialah orang di belakang Anwar sekarang tu. Allah buka pemikiran otak minda dia. Ahli parlimen Tanjung Karang, waktu kempen PRU dan kempen PRN ni, tahu mana apa dia tak kata dekat Anwar Ibrahim nak bakti ke apa. Apa dia tak aibkan Anwar Ibrahim. Last Allah buka otak pemikiran minda dia. Dia menerima tawaran Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim dia tak bagi tawaran kepada ahli-ahli parlimen. Dia bagi tawaran kepada Presiden Perikatan Nasional. Kepada 2 orang Presiden parti. Last individu, secara individu terpaksa buat sokongan sendiri, terpaksa buat tindakan sendiri demi rakyat kawasan mereka. Dan kalau hampa tengok baru ni, hari Sabtu Ahad baru ni, Anwar Ibrahim ada buat program dekat Selangor Tengah, dekat dekat dengan kawasan Tanjung Karang jugalah, ada buat majlis ataupun buat program hak yang jelajah madani. Ahli parlimen Tanjung Karang yang terkedepan. Ahli parlimen Bukit Gantang, ahli parlimen Tanjung Karang yang duduk lead bersama dengan Anwar Ibrahim. Pi mana pun Anwar turun kereta, depa mai jemput Anwar. Situ sebab mungkin kawasan dekat dengan Tanjung Karang. Jadi sebab tu ahli parlimen Tanjung Karang dia pi sambut Anwar Ibrahim. Depa tak keluar daripada Parti Bersatu lagi. Depa tak lompat parti pun. Depa hanya mengisytiharkan diri depa ni menyokong Perdana Menteri. Itu je. Depa tak boleh terima hakikat. Jadi itulah kita tengok Muhyiddin pun koyak, rabak, sakit hati, semua ada. Jadi kita jumpa untuk video yang akan datang.
Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Wahai Perikatan Nasional, PN, PAS, harapan dah terkubur. Tunggulah 4 tahun. Tunggulah 4 tahun. 3 tahun lebih macam itulah. Dan Alhamdulillah kerajaan satu persatu dapat buktikan. Kan? Walaupun sekarang mata wang jatuh kan. Dan beras insyaAllah dalam masa beberapa bulan lagi kita akan settle. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah-masalah beras ni sebab dekat kawasan negeri-negeri mana yang sebelum ni yang dah terhenti keluaran beras. Alhamdulillah Mak Sabu, Menteri Keterjaminan Makanan dah pi balik ke pesawah-pesawah, pi jumpa pesawah-pesawah, menawarkan kepada pesawah-pesawah dan Alhamdulillah beberapa negeri Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dia pada start balik buat sawah padi. Alhamdulillah. Dan kita nak bawa cara penanaman sekencan Selangor ke semua negeri. 5 kali tuaian untuk 2 tahun. Dia perlulah teknologi kan, perlulah baja-baja yang terbaru untuk penghasilan tu cepat. Okey. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.